Apa khabar anak murid kesayangan cikgu? Okey, bertemu lagi kita hari ini ya. Kita akan belajar matematik tahun 6. Semua masih kenal cikgu lagi kan? Cikgu Fatimah binti Adam dari SK Tengku Zainun. Okey, mari kita sama-sama belajar ya. Mulakan pelajaran, kita ada persediaan untuk belajar. Okey, apa yang perlu kita akan buat? Okey, kita akan sama-sama membaca doa belajar. Okey, mari kita sama-sama membaca bagi yang Islam ya. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Okey. Sekarang kamu perlu sediakan buku teks. Okey, ambil buku teks kamu. Okey, letak di sisi ya. Okey, buku teks. Okey, buku tulis. Dan akhir sekali, yang paling penting alat tulis. Okey, kita akan mulakan pelajaran setelah kamu menyiapkan peralatan tersebut. Yang akan kita pelajari hari ini. Okey, hari ini kita akan belajar, kita lihat standard kandungan 1.2 iaitu nombor perdana. Mesti murid tak pernah dengar lagi tentang nombor perdana kan? Okey, tak apa, kita akan belajar selepas ini. Okey, apa dia standard pembelajaran? Okey, murid dapat mengenal pasti nombor perdana dalam lingkungan 100. Okey, kita akan lihat apakah nombor perdana dan apakah digit yang terdapat dalam lingkungan 100. Akan mengenali jenis-jenis nombor Okey, ada 3 jenis nombor yang perlu kamu tahu dan kamu telah belajar 2 di antaranya pada tahun 5. Okey, yang pertama nombor ganjil. Ingat lagi tak apa nombor ganjil yang cikgu ajar? Okey, nombor ganjil ialah nombor yang dibahagi dengan 2 dan jawapannya berbaki. Senang kita kata nombor yang tiada dalam sifar 2. Apa nombor dia? Okey, kita tengok. Apa nombor dia? Nombor 1, 3, 5, 7, 9. Okey, satu lagi cara nak ingat nombor ganjil senang je. Nombor tu tak ada kawan. Okey, contoh dia 1. 1 dia sorang-sorang ya kan? Maksudnya dia tak ada kawan. Okey, kalau 3. 2 ni ada kawan. 1 ni tak ada. So, maknanya dia tak berkawan seorang. Itu nombor ganjil. Okey, 5. Okey, kita tengok 5. 2 ada kawan. Sini ada kawan. Yang kecil ni tak ada kawan. Maksudnya, okey, tengok. Sini ada kawan. Ni, sini berdua. Sini seorang-seorang. So, dia seorang. Jadi, dia nombor ganjil. Okey, macam tu kita nak ingat nombor tu ganjil. Okey, satu lagi nombor yang kita telah belajar iaitu nombor genap. Nombor genap ni adalah nombor yang ada dalam sifar 2. Apa dia? Okey, 2, 4, 6, 8, 10. Okey, dia banyak lagi nombor yang kita tahu dengan nombor ganjil dan nombor genap sehingga berjuta. Okey, jadi cikgu hanya bagi asas saja. Senang kita nak lihat mana satu nombor ganjil, mana satu nombor genap. Okey, dan satu lagi nombor yang kita akan belajar ialah nombor perdana. Terdapat ada 25 nombor perdana dalam lingkungan 100. Daripada nombor
sifar sampai 100, kita akan jumpa 25 nombor perdana. Ini yang akan kita kenal nanti. Macam mana cara cikgu nak ajar, kita akan dapat tahu nombor itu adakah dia nombor perdana ataupun tidak. Sebelum kita mengenal nombor itu nombor perdana atau tidak, kita mesti kenal nombor itu nombor ganjil atau genap. Tadi cikgu telah ajar kamu macam mana nak mengenal nombor 1 hingga 10, adakah dia ganjil atau genap. Okey, bagaimana kalau nombor besar daripadanya? Okey, contoh 85. Okey, 85. Macam mana kita nak pastikan dia ganjil genap? Senang saja. Kita tengok digit yang terakhir. Tahu digit terakhir rumah sah? Kita lihat rumah sah. Okey, 5. Bila kita lihat atas ni, 5 terletak dalam kumpulan ganjil. Jadi 85 adalah nombor ganjil. Okey, kita besarkan 90. Kita tengok digit belakang dia, sifar. Tadi kalau kita tengok nombor di atas, yang ada sifar ialah 10. Okey, 10 ialah nombor ganjil ke genap? Okey, dia adalah nombor genap sebab 10 ada dalam sifar 2. Okey, jadi bila sifar maksudnya dia adalah nombor genap. Okey, terbesarkan lagi nombor. Okey, 1236. Macam mana nak cari sifar sampai itu kan sifar 2 ada ke tidak kan? Senang, apa yang cikgu ajar, hanya tengok rumah sah. 6. 6 ganjil ke genap? Okey, 6 adalah genap. Jadi nombor yang cikgu beri tadi adalah nombor genap. Okey, ini lagi besar 27,851. Jangan takut dengan nombor. Kita hanya tengok apa? Rumah sah. 1. Ganjil ke genap? Soalan dia senang je. Okey, ganjil. Jadi kita tahu itu adalah nombor ganjil. Okey, jadi cikgu harap kamu sudah kenal macam mana nombor ganjil dan nombor genap. Kalau diberi pun apa-apa nombor, senang saja tengok hanya di rumah sah. Faham? Okey. Sekarang, mari kita mengenali apakah itu nombor perdana. Okey, nombor perdana ialah nombor yang mesti. Okey, apa dia nombor perdana ni? Kita tertanya-tanya kan apa dia nombor perdana. Sebab tak pernah dengar pun. Okey, apa yang pertama? Dia mesti lebih daripada nombor 1. Syarat dia mesti lebih daripada nombor 1. Faham, murid? Okey, syarat kedua, hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Okey, cikgu bagi penerangan apa yang maksud yang boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Okey, maksudnya nombor tu hanya ada dalam sifar 1. Semua nombor ada dalam sifar 1. Okey, dan dirinya sendiri hanya sifar dia sahaja. Tak ada sifar lain. Okey, kalau 5 maksudnya hanya dalam sifar 5 dan sifar 1 sahaja akan dapat nombor 5. Okey, jadi cikgu akan bagi penerangannya apa yang dimaksudkan dengan nombor perdana. Okey, mari kita mengenali nombor perdana. Okey, nombor perdana yang akan kita kenal permulaannya adalah daripada nombor 1 hingga 10. Okey, kita lihat nombor yang pertama nombor 1. Pernyataan yang cikgu ajar tadi, lihat di sudut tepi. Okey, dia kata apa? Nombor perdana ialah nombor yang lebih daripada 1. Jadi 1 ni tidak termasuk dalam nombor perdana. Okey, kalau kita tengok pernyataan kedua, hanya boleh dibahagi dengan 1. Okey, dia boleh bahagi dengan 1. Maksudnya dia ada dalam sifar 1. Dan dibahagi dengan diri sendiri. Diri sendiri dia adalah nombor 1. Okey, maknanya kita tak boleh dua nombor yang sama. 1 dan 1. Jadi, terang-terang 1 adalah bukan nombor perdana. Pernyataan pertama pun telah menegaskan bahawa 1 bukan nombor perdana. Nombor perdana mesti lebih daripada
1. Okay, kita tengok nombor 2. Adakah 2 ni lebih daripada 1? Ya, dia lebih daripada 1. Okay, tengok penyataan yang kedua. Okay, dia boleh tak dibahagi dengan 1? Maksudnya 2 bahagi 1, 2 kan? Makna boleh, tiada baki. Okay, dia bahagi dengan dirinya sendiri. Dirinya sendiri ialah nombor 2. 2 bahagi 2, 1 kan? Ataupun survey 2 ada jawapan 2. Maksudnya, ada tak survey lain boleh dapat 2? Cuba fikir. Selain survey 1 dan survey 2. Tak ada kan? Okay, bila tak ada, 2 ini adalah nombor perdana. Kita tengok pula. 3. 3 lebih daripada 1. Okey, penyataan pertama betul. Okey. Boleh dibahagi dengan 1. Boleh dibahagi dengan dirinya sendiri. Okey, maksudnya terdapat nombor 3 terdapat dalam survey 1 dan survey 3. Ada survey lain tak boleh dapat nombor 3? Tak ada kan? Okey, jadi 3 ini kita kenal dia sebagai nombor perdana. Tak ada, maksudnya tiada survey lain. Okey, terlihat 4. Okey, 4 boleh dibahagi dengan 1. Boleh dibahagi dengan 4. Diri dia sendiri sama. Tengok. Kalau dia nombor 4, dia boleh bagi. Maksudnya dia ada dalam survey 1 dan survey 4. Okey, ada tak nombor survey lain yang boleh dapat 4? Selain survey 1 dan survey 4. Okey, betul. Ada kan? Survey 2. Okey, bila dia ada sahaja survey lain yang boleh dapat nombor tersebut, maksudnya dia bukan nombor perdana. Boleh faham murid? Maksudnya dia tak boleh ada lebih daripada 2 survey. Survey yang patut ada pada dia hanya survey 1 dan survey dia sendiri. Bila dia ada dalam survey orang lain, maksudnya dia bukan nombor perdana. Okey, kita akan tengok lagi nombor yang seterusnya. Mari kita buat sama-sama. Ambil buku tulis. Kita akan cuba nombor yang berikut ini. Okey, sudah sedia murid-murid? Okey, ambil buku tulis. Kita akan cari adakah nombor tersebut nombor perdana ataupun tidak. Kita masih lagi mencari nombor antara 1 hingga 10. Okey, sudah bersedia? Okey, kita ambil nombor 5. Ikut cara cikgu. Tulis nombor 5. Okey, kita letak anak panah. Okey, boleh tak 5 ni dibahagi dengan 1? Boleh, sebab dia ada dalam survey 1. Boleh tak dia bahagi dengan diri dia sendiri? Okey, boleh. Sebab survey 5 adalah nombor 5. Betul? Okey, ada tak survey lain yang boleh dibahagikan dengan 5? Yang ada jawapan 5? Tak ada kan? Okey, maksudnya 5 ni adalah nombor perdana. Okey. Sudah? Okey, kita cuba yang kedua. Buat sama-sama tau murid. Baru kita faham. Kalau buat tengok aja cikgu ajar tapi kamu tak buat, nanti kamu susah nak faham. Okey, lihat nombor 6. Okey, nombor 6 apa tadi? Boleh dibahagi dengan 1. Boleh dibahagi dengan diri dia sendiri, nombor 6. Okey, cuba fikir, ada tak survey lain yang kita boleh bahagi dengan 6? Maknanya ada survey lain tak jawapan dia 6? Okey, survey apa? Okey, betul. Survey 2. Dan kita tahu 6 ni nombor apa? Ganjil ke genap? Genap. Jadi 6 genap memang boleh dibahagi dengan 2. Ada tak survey lain boleh dapat 6? Okey, ada kan? Survey 3. Okey, kamu boleh tambah anak panah kat sini. Letak survey 3. Maksudnya dia ada 4 pembahagi.
Sepatutnya kita mesti ada 2 je. 1 dan diri sendiri. Sekarang dia ada 1, 6, 2 dan 3. Maknanya lebih daripada 2, maknanya dia bukan lagi nombor perdana. Jadi kita nampak 6 tadi bukan nombor perdana. Sebab ada survey lain boleh dapat jawapan 6. Boleh faham? Okey, kita tengoklah nombor 7. Okey, kita tulis sekarang nombor 7. Okey, cuba buat dulu. Okey, dia boleh dengan 1, diri sendiri. Okey, cuba fikir, ada tak survey lain boleh dapat 7? Tak ada. Survey 2 tak ada. Survey 4, survey 3 tak ada 7, jawapan 7 kan. Hanya survey 7 saja yang ada jawapan 7 dan survey 1. Bermaksud dia adalah nombor perdana. Okey, 8. 8, kita tengok. 8. Okey, dia boleh dengan 1. Buat sama-sama yang murid-murid. 8 boleh dengan 1. Boleh dengan dirinya sendiri. Okey, 8 tadi nombor ganjil ke nombor genap? Okey, nombor genap. Kalau genap maksudnya dia boleh bagi dengan siapa? Dengan survey 2. Okey, dia dah bagi dengan survey 2 kan? Maksud dia terlebih ada 1 survey lain. Okey, kalau rajin kita boleh cari lagi. Apa survey boleh dapat 8? Okey, survey 4. Kita tak buat pun tak apa. Kalau kamu nak sambung pun boleh. Okey, yang penting kita dah nampak dia ada 1 survey lain. Bila ada 1 survey lain, dia bukan nombor perdana. Tengok nombor yang terakhir yang ni. 9. Okey, 9 macam biasa. Bagi dengan 1. Dibahagi dengan diri sendiri. Ada tak survey lain boleh dapat 9? Cuba ingat. Okey, survey 3. Okey, so dia dah ada 3 pembahagi. Maksudnya dia bukan nombor perdana. Jadi kita dah tahu tadi antara 1 hingga 10 nombor perdana ialah apa nombor dia? 2, 3, 5 dan 7. Ingat antara 1 hingga 10 apa nombor dia saja? 2, 3, 5, 7. Okey, maksudnya dia tak ada survey lain yang boleh dapat dirinya. Okey, faham? Selain survey 1 dan dirinya sendiri. Kita akan up sikit nombor 11 hingga 20 pula. Okey, kita akan tengok apakah nombor perdana lingkungan 11 hingga 20. Okey, saya nak kamu tulis dulu pada buku kamu nombor 11 hingga 20. Okey, tulis macam cikgu buat ni. Memanjang ke, macam mana ke, jadi kamu tulis nombor tu 11 hingga 20. Okey, nombor ini dah makin besar. Okey, kalau kita ikut penyataan di sudut tepi tu, nombor ni memang lebih daripada 1. Okey, dia hanya boleh dibagi 1 dengan dirinya sendiri. Semua nombor boleh dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Okey, macam mana nak tahu pula semua nombor ni? Okey, kenalah fikir apalah survey yang boleh dapat setiap nombor ni kan. Jadi dah makin sukar sikit. Jadi cikgu bagi clue dia ya. Okey, kita buat sama-sama. Okey, clue yang pertama. Semua nombor genap bukan nombor perdana kecuali 2. Kenal tak tadi nombor genap? Okey, nombor genap ialah nombor yang ada dalam survey 2. Apa nombor dia? 2, 4, 6, 8, 10 dan ke atas. Okey, tapi ayat dia tadi apa? Kecuali 2. Makna 2 termasuk dalam nombor perdana. Tapi yang lain tu bukan. Maksudnya 4, 6, 8, 10 dan ke atas tu bukan. Jadi kita cari kat sini mana nombor genap. Cikgu dah ajar tadi tengok rumah sah je kan? Okey, rumah sah. Okey, tengok ni 12. Ada nombor 2 kan? Tapi dia ada kawan dia dengan rumah puluh. Maknanya dia 12. Yang dia kata tadi kecuali 2 tu 2, sorang-sorang 2. Dia tak ada rumah lain. Baru dia
nombor perdana. Kalau 12 ni, belakang ni memang 2. Tapi depan dia ada 1. Jadi dia bukan nombor perdana. Okey, kita pangkah siap-siap. Okey, kita pangkah dia bukan nombor perdana. Sebab dia nombor genap. Selagi apa lagi nombor genap? Okey, 14. Lagi 16. Ada lagi? Okey, 18. 20. Okey, dah selesai. Dah sikit dah nombor kita. Tak perlu nak fikir dah nombor apa lagi kan. Okey, kemudian clue kedua pula cikgu bagi. Nombor yang berakhir dengan digit 5 bukan nombor perdana. Siapa yang belakang rumah sa dia ada nombor 5, dia bukan nombor perdana. Kecuali 5. Maknanya kecuali 5 seorang-seorang tu. Kalau dia seorang-seorang je nombor 5, dia nombor perdana. Tapi kalau dia ada rumah puluh, rumah ratus kat depan dia tu, dia bukan nombor perdana. Okey, cuba kita tengok tadi kat nombor kita mana yang bukan nombor perdana. Yang ada digit 5. Okey, 15. Okey, dah selesai. Dah tinggal 4 nombor saja kita perlu cari. Okey, sekarang kita yang ni je kita fikirkan. Okey, kita lihat 11. Okey, 11 ada tak yang boleh dapat sefer lain selain sefer 11 dan 1? Tak ada kan? Okey, 13 pun tak ada. 17 tak ada. 19 okey pun tak ada. Okey, jadi kita dah tahu dah. Ini adalah nombor perdana. Ingat tak tadi apa nombor perdana antara 1 hingga 10? Cuba sebutkan. Okey, 2, 3, 5, 7. Okey, antara 11 hingga 20 pula. 11, 13, 17, 19. Okey, boleh faham murid-murid? Okey, kalau macam ni kita akan cuba dengan nombor yang lagi besar. Okey, sehingga 100. Tapi cikgu akan ajar cara lagi mudah untuk kamu ingat. Jadi dalam matematik kita tak perlu takut. Okey, kita akan cuba buat lagi setiap nombor yang cikgu akan beri. Buat sama-sama. Okey, kita tulis nombor ni 72. Apa pernyataan cikgu cakap tadi? Nombor genap bukan nombor perdana kecuali 2. Okey, lihat di rumah sa. Rumah sa dia ada apa? 2. Jadi 2 ni nombor genap, betul? Kalau 2 ni nombor genap, maksudnya nombor 72 ni bukan nombor genap. Okey, kita pangkah dia bukan nombor genap. Tak perlu nak fikir sefer apa boleh dapat. Betul tak? Kalau ikutkan sefer apa boleh dapat 72? Ingat tak? Sefer 9. Okey, tengok nombor yang kedua. Dia bagi tahu tadi ayat kedua kan. Nombor yang berakhir dengan digit 5 pun bukan nombor perdana kecuali nombor 5. Okey, tengok 67. Okey, kita tengok 67. Okey, sefer 1 dengan sefer 67 memanglah. Ada tak sefer lain boleh dapat 67? Okey. Kalau kita kata 6, sefer 2 betul. Tapi sefer 2 tak boleh dapat 7. Kan? Okey. Jadi kalau sefer 7 tak ada jawapan ni kan? Jadi kita tahu 67 tak ada sefer lain. Kalau kita hafal sefer kita tahu. Dalam sefer kita tak pernah jumpa nombor 67. Jadi maknanya 67 ini adalah nombor perdana. Okey, kita tengok 99. 99. Sefer apa ni? Yang boleh dapat 9 dengan 9. Apa sefer boleh dapat 9? Sefer 3 kan? Ataupun sefer 11. Maksudnya dia nombor perdana ke tidak? Tidak, sebab ada sefer lain yang dapat. So kita pangkah dia. Okey, satu lagi nombor 35. Okey, cuba teka. Nombor perdana ke tidak? Okey, kita tengok ayat dia tadi apa? Semua nombor yang berakhir dengan digit 5
bukan nombor perdana kecuali 5. Okey, tengok digit akhir dia apa? 5. Jadi dia bukan nombor perdana. Tapi kita pun tahu ada sifir lain boleh dapat 35 kan? Sifir apa? Sifir 5 lah. Okey, ataupun sifir 7. Jadi itu kena fikir sifir. Tapi kalau ikut cikgu punya clue ni, terus dah tahu. Dia bukan. Okey, kita pangkah dia. So, dia bukan nombor perdana. Jadi, boleh faham macam mana kita dapat nombor tu nombor perdana atau tidak? Okey. Jadi, cikgu harap kamu boleh faham. Okey, sekarang kita akan belajar. Cikgu akan tunjukkan nanti. Cikgu nak kamu buat. Okey, macam mana kita nak ingat supaya kita boleh hafal nombor perdana tadi. Okey, cuba kita sebut tadi nombor perdana yang kita tahu antara 1 sehingga 20. 1 hingga 20 tadi cikgu dah ajar. Apa dia? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Dia ada 8 saja. Antara 1 sehingga 20. Okey, macam mana nak ingat lah tu? Susah nak ingat sampai 100 kan? Jadi lepas ni cikgu nak tunjuk macam mana kamu boleh dapat ingat. Cara mudah lagi. Okey, cikgu suka ajar cara mudah. Supaya kamu senang nak ni. Supaya kamu tak takut dengan matematik. Okay, macam mana cara mudah? Okey, yang ni cikgu akan share dengan kamu. Cikgu pun baru dapat ilmu ni. Ini adalah satu ilmu baru yang kita perlu belajar sama-sama. Okey, ni memang baru. Teknik yang cikgu pun selama ni tak tahu. Okey, jadi kita akan share video tips menulis nombor perdana. Kita akan gunakan kotak 4 darab 10. Apa benda ni? Tak tahu kan? Okey, ini cikgu ambil daripada video YouTube seorang guru. Okey. So, cikgu nak kamu tonton video ni. Iaitu menulis nombor perdana menggunakan kotak 4 darab 10. Okey, link dia ada di penerangan di bawah. Nanti bawah YouTube cikgu, kamu tengok ada link tentang video ni. Kalau tidak, kamu pun boleh cari sendiri di YouTube. Okey, cikgu kreditkan YouTube ni buat cikgu Robbie Rosten. Dia yang buat bukan cikgu Okey, cikgu harap kamu tonton nanti, kamu akan buat sama-sama apa yang diajar. Sebab itu adalah satu cara mudah untuk kamu ingat nombor perdana. Yang penting kamu ingat nombor daripada 1 hingga 20 sahaja. Nombor 21 sampai 100 tak ingat pun tak apa. Okey, apa nombor tadi kita dah belajar? Cuba sebut balik supaya kamu ingat. Ataupun kamu tulis dalam buku kamu tu. Okey, nombor apa? Nombor perdana? 1. Ada tak 1? 1 tak ada. Kan cikgu kata 1 tadi tak boleh. Ingat tak lagi? Kalau orang tanya nombor 1 tu nombor perdana ke tidak? Jawabnya tidak. Okey, apa yang perlu kamu tulis? Bermula dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Dah tulis? Okey, tulis Lepas ni nanti kamu akan tengok link yang cikgu beri. Faham? Sekian saja apa yang cikgu ajar hari ini. Okey, cikgu harap kamu semua faham apa yang telah kamu pelajari. Okey, hari ini kita telah mempelajari tentang nombor perdana. Jadi, cikgu berharap sangat agar kamu dapat membuat latihan yang cikgu beri. Okey, sekian, terima kasih.